Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Nur Akilah binti Wahid, nombor matrik 047178. InsyaAllah saya akan membentangkan pembentangan kertas kerja pendek saya yang bertajuk Peranan Zikrullah dalam Ilmu Tarikat. Pertama sekali saya akan menerangkan mengenai pendahuluan bagi pembentangan ini. Zikir adalah satu amalan yang disyariatkan dalam Islam. Perintah supaya melaksanakan zikir ditemui dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Secara umumnya, perkataan zikir ini terdapat dalam pelbagai terbitannya di dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 282 kali ulangan dalam 71 surah. Setiap mukmin yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan diingati olehnya kerana ia adalah rahsia dan penghubung secara langsung antara hamba dengan Tuhannya. Selain itu, zikir juga mampu menyuburkan semua makam yang dilalui daripada yaqazah kepada tauhid. Ini kerana dengan zikir ia dapat menyuburkan makrifat serta ahwal yang menolong seseorang salik berjalan menujunya. Sebagai contoh, tiada jalan untuk mencapai hasil tersebut kecuali daripada pohon zikir. Ia diibaratkan sejauh mana pohon itu membesar dan teguh tunjangnya, maka buah serta faedahnya lebih banyak. Seterusnya kita pergi kepada definisi zikir. Zikir atau zikrullah mempunyai pelbagai takrif dari segi bahasa dan istilah. Perkataan zikir ini diambil daripada bahasa Arab yang berasal daripada kata kerja dasar dan qafra yang membawa maksud mengingati, menyebut, memuji yang merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama tasawuf juga mengemukakan takrif istilah zikir pelbagai dengan lebih halus dan terperinci. Sebagaimana menurut Al-Iskandari mengatakan zikir dari segi bahasa bermaksud sebut dan ingat. Dari sudut istilah pula, zikir bermaksud terlepas daripada kelalaian dan kelupaan hati dengan sentiasa merasa hadir hatinya berserta Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bermaksud dia mengingati dan menghadirkan hati yang kuat lagi bertusan terhadap makna-makna ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terbuang kelalaian daripada hati tersebut. Dengan itu, apa yang ditafsirkan dikemukakan oleh tafsiran para ulama, rumusannya ialah zikir merupakan perbuatan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap masa tanpa lalai yang boleh mengekang seseorang daripada syuhud, yakni dengan menyaksikan dengan mata hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya mengenai kedudukan zikir dalam tarikat. Ulama tarikat tasawuf telah mengkategorikan zikir kepada dua bahagian, iaitu zikir umum, yakni zikir hasanah, dan zikir khusus, iaitu zikir darajah. Zikir umum adalah zikir untuk mendapatkan ganjaran pahala. Dan bentuk zikir ini ialah seseorang hamba itu dengan mengingati Tuhannya dengan segala bentuk zikir yang dikehendakinya. Namun pada masa sama, hamba tersebut masih kekal dengan sifat-sifat dirinya yang tercela, seperti riak, takabur, ujub dan sebagainya. Seterusnya, Ghazali melabelkan zikir ini sebagai zikir orang awam yang mana agama tidak memberati dan berzikir mengikut kesanggupannya. Zikir orang awam ini boleh dilakukan di mana-mana sahaja tanpa dibatasi pada waktu-waktu solat ataupun tempat-tempat tertentu. Manakala zikir khusus ialah zikir hudur atau dikenali sebagai zikir darajah. Bentuk zikir ini ialah iaitu seorang itu berzikir dengan mengingati Tuhannya dengan zikir-zikir tertentu dengan sifat tertentu bertujuan mencapai makrifat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara membersihkan dirinya daripada semua sifat kecelaan serta menghiasinya dengan semua sifat kemuliaan. Bagi zikir darajah ini diamalkan oleh orang yang ingin mengikuti jalan sufi atau ahli tarikat. Al-Ghazali mengatakan buah amalan kepada mereka adalah dengan memutuskan segala hambatan nafsu dan menyucikan akhlak yang tercela serta semua sifat jahat. Dengan cara itulah manusia boleh sampai pada pengosongan hati dari selain Allah Subhanahu Wa Taala dan mengisinya dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya berkaitan dengan jenis-jenis zikir dalam tarikat. Jenis tarikat ini merangkumi dua perkara, iaitu sebutan, iaitu zikir lisan, dan ingatan zikir hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara yang berkaitan dengannya. Setiap satunya itu mempunyai dalilnya masing-masing dari Al-Quran dan As-Sunnah. Zikir lisan adalah menggunakan perkataan yang tersusun dan suara dan huruf yang tidak mudah dilakukan oleh orang-orang yang hendak berzikir itu pada sebarang waktu apapun. Sebagai contoh, melalui kegiatan jual beli dan sebagainya, tentunya ia akan melalaikan orang yang berzikir itu dari zikir lisan seluruhnya secara terus. Lain pula jika dengan zikir hati, yang mana dia hanya menumpukan perhatian hati kepada makna zikir itu.
tanpa ada huruf dan suara yang disebut oleh lidah. Oleh demikian, orang yang berzikir itu sentiasa boleh melakukan dan ia tidak lalai dari zikirnya itu. Seterusnya, antara peranan zikir, yang pertama ialah menggilap dan menyucikan hati daripada kekotoran sifat tercela. Hati akan mencapai hakikat ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan setelah ia dapat dibersih dan disucikan dan penyakit-penyakitnya dapat dibuang. Yang kedua, zikir juga berperanan menyedarkan hati yang lalai. Ini kerana orang yang telah melakukan kejahatan, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mengalami kesedaran jiwa serta dia akan menyedari kesilapan dosa, keaiban dan kejahatan dirinya. Ini akan mendorongnya untuk bertaubat dan tidak lagi meneruskan atau mengulangi kesilapan yang telah lalu. Yang ketiga, zikir juga berperanan menghapuskan dorongan hawa nafsu jahat yang menguasai diri sehingga seseorang terdorong melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan suruhan agama. Ini terjadi apabila zikir ditegur dan menguasai diri manusia. Maka di kala itu, dorongan-dorongan melakukan kejahatan akan terhapus. Yang keempat, zikir juga berperanan mengukuhkan dan memantapkan keimanan seseorang. Ini kerana keimanan seseorang itu akan menjadi malap kalau tidak diperbaharui dan diteguhkan. Pengukuhan keimanan ini ialah dengan menanam pengertian tauhid ke dalam jiwa, menerusi jalan zikir kalimah tauhid. Yang terakhir, zikir juga berperanan menghapuskan hijab rohani dan membuka jalan makrifat, iaitu dengan menyebut, memahami, meyakini dan mengingati kalimah Allah, kalimah tauhid dalam keadaan sepenuh keikhlasan dengan membawa kepada pembukaan jiwa makrifat sehingga sampai ke tingkatan arash. Sebagai kesimpulannya, di sini jelas bahawa zikir merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis amat menggalakkan umat Islam supaya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menjanjikan pelbagai kelebihan kepada mereka. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang inginkan memperoleh kesempurnaan imannya tidak akan mempermudah dan melengah-lengahkan untuk berzikir, tidak mahu lalai dan dilalaikan oleh sesuatu dari berzikir, kerana lalai dan lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lantaran jiwa yang telah dipengaruhi oleh syaitan. Oleh itu, kita hendaklah pelajari zikir ini dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang banyak berzikir serta berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.